A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud. Hal, adakah, ataka, sampai kepada kamu, datang kepada kamu, hadis, cerita atau perihal al-junud, ya, kaum-kaum yang menentang Rasul mereka. Dari segi bahasa Al-Qurannya, kita ambil sedikit dari segi tata bahasa ataupun nahu Arabnya. Hal adalah kata tanya yang dipanggil dalam bahasa Arab sebagai istifham, ya, harful istifham, kata tanya. Hal. Ataka terbahagi kepada dua, iaitu satu ata, yang kedua ka. Ata adalah fi'il madhi dipanggil. Fi'il madhi ni kata kerja telah berlaku ataupun past tense yang biasa kita dengar dalam bahasa Inggeris lah. Jadi ata tu fi'il madhi, manakala ka adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil apa dia? Kata ganti nama yang bercantum, sebab dia bersambung dengan kata kerja di situ. Telah datang, sebab itu kita terjemah dia telah datang, telah sampai, maknanya dia past tense lah, fi'il madhi. Dan ka itu dhamir, kita panggil dhamir kata ganti nama. Macam bahasa Melayu lah, kita sebut kamu, saya, mereka dan sebagainya. Itu dalam bahasa Arab kita sebut dhamir, ya, dhamir, dot mim ya ra, dhamir. Dhamir ni dalam bahasa Arab dia ada 14 kata ganti nama dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Al-Quran, ya, dia ada 14 sahaja. Kalau bahasa kita, saya rasa kita tak pernah kira pun. Saya, mereka, tu belum masuk eden, essay lagi, demo dan sebagainya. Kalau bahasa dialek negeri-negeri, saya rasa kita tak boleh nak kira, sebab dia terlalu banyak, kalau dalam bahasa kita lah. Kalau bahasa Arab dia fix, dia 14 saja. Bahasa Arab dia fix, dia tetap 14. Salah satunya ka ni lah, tapi ini sebab dia bentuk dia bercantum. Tapi kalau kita tanya anak-anak kita yang sekolah kafar ni, dia orang tahu, sebab ni memang silibus budak sekolah rendah. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Dia 14 dia. Tetap belajar daripada dulu sampai bila-bila. Sekarang kita belajar, besok anak cucu kita, cicit kita belajar pun berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun akan datang, dia tetap 14 saja. Dia tak akan bertambah. Sebab itu saya cakap tadi, kalau kita bahasa Melayu pun kita tak pernah kira berapa kita punya kata ganti nama, saya, kamu dan sebagainya tu kan. Dia berbeza lah dari segi itu. Tapi secara umumnya mana-mana bahasa pun ada kata ganti nama ni. Tapi kalau bahasa Arab mudahlah ka. Macam kita bagi salam, Assalamualaikum. Macam hari ni Ustaz bagi share TikTok Ustaz tentang bagi salam bagaimana. Selalu dah saya cerita tu, Assalamualaikum. Jadi kum itu adalah dhamir, kata ganti nama. Salam sejahtera ke atas kamu semua. Jadi kum tu salah satu. Baik, hadis, cerita atau berita atau kisah apa-apa pun boleh kita terjemah. Walaupun perkataan hadis lalu kita dengar ni hadis Nabi je selalu kita tahu kan. Hadis Nabi kan. Bila dengar hadis-hadis Nabi tu, yang kita tahu hadis tu percakapan Nabi, pertuturan Nabi, perbuatan Nabi, ya. Tapi hadis ni dia sebenarnya secara umum maknanya cerita ataupun berita, ya. Kalau dalam ayat ini dikira sebagai fa'il, pelakunya, apa yang datang kepada kamu. Lupa saya nak tanya, kamu tadi siapa tu? Telah datang kepada kamu. Kamu tu siapa? Dalam ayat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu. Ya, sebab ayat merujuk kepada Nabi. Jadi telah datang kepada kamu wahai Muhammad, walaupun tak ada nama Nabi di sini, tapi kita tahulah berdasarkan tafsirannya bahawa kamu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis, cerita. Al-junud ni kalau dalam bahasa moden, ya, dalam bahasa moden junud ni tentera, askar, askar. Tapi junud ni adalah satu kata jamak dalam bahasa Arab, askar-askar atau tentera-tentera. Walaupun dalam tafsir dia terjemah sedikit berbeza, kerana dia merujuk di sini adalah tentera-tentera yang menentang rasul-rasul pada zaman dahulu. Sebelum Rasulullah lah, maknanya berapa banyak kan kaum-kaum terdahulu yang bala tentera mereka menentang para nabi, para rasul. Jadi di sini al-junud merujuk kepada golongan itu.
Tapi kalau pada zaman moden kita, bila sebut junud, ini maknanya tentera. Angkatan tentera itu dipanggil junud dalam bahasa Arab. Selalu kita dengar kalau kita tak lama lagi kita nak puasa, kemudian nak raya kan, bila kita selalu baca takbir tu kita tahu jundahu wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah tu, kalau takbir hari raya tu kan. Kita biasa dengar perkataan tu, jundahu. Junda tu dia punya kata tunggal, dia punya singular, dia punya mufrad, dia punya kata tunggal. Sebut jundun tu satu tentera. Kalau junud ni banyak tentera, plural, kata jamak. Dan jamak ini kalau dalam bahasa Arab dipanggil jama'ut taksir. Jamak taksir dia panggil. Sebab dalam kaedah bahasa Arab dia ada 3 jenis jamak. Dia ada jamak muzakkar salim, dia ada jamak muannas salim, dia ada jamak taksir. Ada 3 jamak. Habis jamak takdim, jamak takhir, itu tak masuk lah, itu semayang. Itu semayang tak masuk Ada 3 jamak kalau tata bahasa Arab. Jamak muzakkar salim, kenapa saya sebut benda-benda ni? Kata ustaz, banyaknya ustaz ajar, dia tak ingat ke? Ingat ni kan. Jamak muzakkar salim hari-hari kita baca Fatihah tu, dalam tu ada jamak muzakkar salim. Al-alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Dia bila ada ya nun, itu kalau jamak dipanggil jamak muzakkar salim. Biasanya jamak muzakkar salim ni dia ada ya nun ataupun waw nun dekat belakang dia. Kita boleh detect dengan mudah. Ya nun, al-alamin, dan ayat akhir Fatihah waladdallin. Kan, orang-orang yang sesat. Itu juga jamak muzakkar salim, ada ya nun. Kadang-kadang waw nun. Kita baca tahlil selalu. Surah Baqarah 5 ayat pertama. Ayat kelima apa? Ulaika hum ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tu waw nun itu juga jamak muzakkar salim. Sebab itu walaupun saya ajar tu mungkin banyak bendanya, tapi tiap-tiap hari kita baca. So kita kena tahu kenapa dia waw nun, kenapa dia ya nun dan sebagainya. Itu yang pertama. Kalau jamak muannas salim untuk perempuan lah. Kalau muzakkar tadi lelaki. Kalau mu'annas perempuan, biasalah kita baca doa-doa kan, muslimin wal muslimat, confirm lah tu, muslimat tu perempuan lah. Dia ada alif ta. Dia kalau kita nak detect jamak perempuan ni, kita tengok alif ta dekat ekor dia tu, itu confirm perempuan. Mukminin, mukminat kan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah tu. Kita selalu mengucapkan gitu dalam, kalau ustaz-ustaz nak berucap dan sebagainya atau memberi ceramah, dia akan sebut hadirin, hadirat. Jadi hadirat itu perempuan, dia ada alif ta dekat belakang dia. Kalau dalam Quran tu, macam dalam surah An-Nisa atau surah yang ada berkaitan dengan perempuan kan, begitu banyak, macam al-qanitatin taibatin ya, macam-macam itu kalau kita jumpa tu memang confirm perempuan lah yang tu. Dia perempuan. Dan jamak satu lagi, jamak taksir yang macam ni lah, dia tak ada waw nun, dia tak ada ya nun, dia tak ada alif ta, tahu-tahu macam tu je, junud. Contoh masjid, jamaknya masajid. Dia tak ada pattern yang tertentu. Kalau tadi pattern dia senang kita nak detect, dia ada waw nun, ada ya nun, ada alif ta. Tapi jamak yang ketiga ni sedikit challenging sikit. Sebab dia bentuk dia bermacam-macam, berpuluh-puluh bentuk dia. Dia kadang junud jamak bagi jundun, jamak junud contohnya. Masjid, masajid lainnya. Madinah, mudun. Dia ada jamak-jamak yang sedikit, bukan sedikit lah, banyak dia punya perbezaan. Itu dipanggil taksir. Dan kita bahasa Melayu pun kita selalu pakai taksir. Cukai taksiran. Cukup tahun, awal tahun nak bayar cukai, selalu kita sebut cukai taksiran, cukai pintu sebagainya kan. Taksiran tu bahasa Arab. Sebenarnya bila sebut cukai taksir, kita faham taksir ni cukai yang ada dalam senarai itulah. Tapi taksir ni kalau bahasa Arab maknanya dia pecahan-pecahan. Maknanya jamak tu dia terpecah daripada ejaan asal dia. Sebab tu kalau kita tengok macam perkataan jundun, tentera tadi kan, wa a'azza jundahu tadi, manakala jamak dia junud, tengah-tengah tiba-tiba ada waw. Jadi ejaan asal tu sudah terpecah daripada ejaan yang daripada jamak tu, dia jadi lain ejaan dia. Begitulah ya. Pening tak? Tak pening ya? Sebab saya tengok berkerut dahi tu kan. Siau saya tengok ya. Tu yang ustaz lambat tadi tu jam teruk jalan Jadi tak apalah, alhamdulillah lah, dapat juga kita belajar. Tak apalah, maknanya kita belajar sikit-sikit, kita tahu Dan sebenarnya macam saya cakap tadi sebenarnya walaupun saya sebut tu macam-macam tajuk dia, tapi anak-anak kita di sekolah confirm dia orang belajar. Memang confirm, sebab dia memang silibus sekolah rendah sebenarnya benda tu.
anak-anak kita UPKK yang dapat PSRA Mumtaz apa semua tu, sebenarnya dia orang memang tahu. Boleh try test tengok dia orang. Kau dapat Mumtaz kan bahasa Arab? Cuba tanya jamak taksir tu apa, jamak muzakkar salim tu apa, dia orang tahu. Ya, sebab itu memang yang mudah lah sebenarnya. Tapi sebab saya bagi tu banyak sekali dekat tuan-tuan, tu yang pening kan. Kau duduk sekolah satu hari satu tajuk, saya 45 minit 10 tajuk saya bagi bahasa Arab kan. Tu yang berkerut di dahi tu kan. Tapi tak apalah ya, kita belajarlah juga. Baik, itu satu cerita dari segi kaedah bahasa Al-Qurannya lah. Dan maksud yang saya sebutkan tadi tentang ayat tadi, kalau kita tengok dari segi tafsirnya pula adalah, adakah kamu telah mendengar wahai Muhammad, betapa dahsyatnya kekafiran, kekufuran dan kesesatan kaum-kaum yang menentang itu, bagaimana siksaan dan penderitaan yang menimpa mereka. Jadi Rasulullah SAW ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tahu tak kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, orang-orang kaum-kaum yang menentang nabi mereka? Bukan Allah SWT tu tanya kepada Nabi tu, nak Nabi jawab ya atau tidak, tapi dia berbentuk soalan ni, tujuan dia apa? Nak bagi kaedah kepada Rasulullah, macam mana cara nak berdakwah, macam mana cara nak berdepan dengan kaum-kaum musyrikin. Contohnya bagi Nabi, kaum musyrikin lah kan, musyrikin Quraisy, macam mana nak berdepan dengan mereka. Sebab itu walaupun dia bentuk soalan, bukan nak minta Nabi jawab ya ataupun tidak, ataupun apa jawapannya, tidak. Maksudnya dia nak Allah SWT nak Nabi menyediakan diri baginda untuk berdepan dengan orang-orang musyrikin. Apakah tekniknya, apakah strateginya, apakah metodologinya, metodnya tu, kaedahnya. Bila nak berdepan dengan mereka tu, macam mana cara dia? Nak berdepan dengan kecaman ke? Nak berdepan dengan kaedah dakwah secara bil hikmah ke? Kan? Dengan kata-kata yang baik, atau kecaman ataupun hinaan kepada orang musyrikin. Mentang-mentang mereka tu memang ahli neraka dah, confirm dah. Takkan kita kata kau ni ahli neraka tu. Takkan kita nak kata macam tu direct kan? Walaupun mereka tidak beriman, walaupun kita dah tahu dah kisah Abu Lahab, Abu Jahal memanglah ahli neraka dah. Tapi Nabi, ada pernah kita dengar Nabi cakap kasar dengan Abu Lahab, Abu Jahal? Tak pernah. Mereka yang buat benda Nabi teruk, tapi Nabi tak pernah. Sebab apa? Sebab Nabi dapat ibrah ataupun pengajaran, lessonnya tu Nabi dapat daripada ayat-ayat Quran begini. Bagaimana kamu nak berdepan dengan golongan-golongan yang kufur pada Allah ini? Apa teknik yang terbaik? Begitu. Jadi ayat ini bermaksud berita mereka itu sudah sampai kepada Nabi SAW, dan kaum ini diberi peringatan tentang hari-hari siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ancaman bahawa mereka confirm mereka sudah pasti akan menerima siksaan seperti mana orang-orang yang sesat menerima siksaan itu. Dan siapakah contoh-contoh yang disebutkan dalam ini? Ayat 18, Fir'auna wa Thamud. Jelas contoh yang diberi pun memang yang tepat sekali. Fir'auna wa Thamud, iaitu kaum Fir'aun atau pengikut-pengikut Fir'aun, dan kaum Thamud. Kaum Thamud. Jadi berita tentang kedua-dua kaum ini, mereka sudah terkenal dalam kalangan bangsa Arab. Walaupun pengikut Firaun sebagainya, itu cerita tu dah lama sangat dah, zaman Nabi Musa kan. Tapi kisahnya itu sangat masyhur, dan mereka mengetahui hal tersebut melalui orang-orang Yahudi di Madinah. Kerana pada permulaan ketika Nabi berhijrah ke Yathrib, ke Madinah itu, orang-orang Yahudi masih lagi tinggal di Madinah. Sama ada mengenai kisah Firaun bersama Nabi Musa alaihissalam dan orang yang menentang dan bergelumang dengan kekufuran, maupun mengenai akibat perbuatan mereka berserta kaumnya yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Laut Merah. Akhirnya mereka diberi nasib yang buruk dunia dan akhirat. Dia bukan dunia saja ataupun akhirat saja, dua-dua kali. Dunia dan akhirat. Macam Firaun dan kuncu-kuncunya, bala tenteranya, mengejar Nabi Musa alaihissalam di tengah Laut Merah. Akhirnya apabila pengikut Nabi Musa alaihissalam telah selamat mendarat di hujung, maka Firaun masih berada di tengah-tengah. Allah cantumkan semula laut tersebut
menyebabkan Fir'aun jadi nak mati lemas, ya. Memang akhirnya lemas lah, tapi masa tengah-tengah nak mati lemas tu, masa ketika itulah baru terkeluar daripada mulut Fir'aun, aku beriman dengan Tuhan Musa. Dah terlambat dah. Bila dah terdesak, baru dia nak mengaku bahawa beriman dengan Tuhan Nabi Musa AS, Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah Allah menerima taubatnya? Kalau Allah menerima taubatnya, selamatlah dia. Maknanya Allah tidak menerima taubatnya, kerana apa yang disebut itu hanya sebagai cara untuk melepaskan dirinya daripada tenggelam, itu saja. Bukan sebab benar-benar nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nasib yang menimpa Fir'aun. Begitu juga dengan kaum Thamud, ya, berserta kaum Nabi Saleh, yang mana kaum Thamud ini, ya, yang merupakan kaum Nabi Saleh ini, telah menyembelih unta Nabi Saleh alaihissalam, yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka. Akibat daripada tindakan mereka itu, negeri dan penduduknya dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga tidak ada apa yang tinggal. Mereka ini sering melalui kampung halaman kaum yang telah binasa dalam perjalanan dagang mereka, dan mereka juga turut mendengar bagaimana kisah-kisahnya. Itu yang banyak orang sekarang suka pergi, ya, mengembara ke Jordan, dekat Saudi pun sekarang kalau pergi Mekah Madinah tu dah jadi macam tempat pelancongan juga. Bukan setakat buat umrah, tapi nak Taif tu satu hal, kemudian pergi Madain, tak ingat saya pun nama tempat, Al-Ula pun ada tempatnya dia pergi, tapi Al-Ula tu dikatakan bukan tempat bala lah. Tapi yang Madain tu dikatakanlah situ sebab dia punya kawasan tu luas sebenarnya. Dia di utara Saudi, dan sebahagian yang Jordan tu pun dia, sebab dia Jordan ni di utara Saudi kan, macam Petra apa semua tu kan, kalau kita pernah dengar lah, macam-macam kita nampak ukiran batu-batu yang seolah-olahnya seperti sebab saya pernah pergi tempat tu, macam bentuk gajah pun ada, macam bentuk ikan pun ada semuanya. Tapi dia benda tu semula jadinya. Tapi ada juga runtuhan-runtuhan daripada kesan bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau tempat-tempat yang macam bala macam tu, kita tidaklah sangat digalakkan untuk pergi. Sebenarnya mahal pun kalau masuk dekat Petra tu. Kalau dapat pahala tak boleh juga. Pergi-pergi kena bayar dalam 50 dinar Jordan. 50 dinar Jordan ni sama dengan kalau sekarang 300 setengah lah duit Malaysia. Satu tiket seorang, bukan satu family. Sekali masuk 300 ke 300 lebih ringgit, ya. Maknanya dinar tu 50 dinar times 6 lah, kali 6 sebab duit kita pun dah teruk kan sekarang. Jadi agak harga tu macam tu. Masuk tak berbaloi lah. Lepas tu masuk dalam tu kena scam pula dengan Arab yang tunggang kuda. Dia kata free, naik-naik dia minta duit 10 dinar pula. Aduh, Arab ni, aduh. Sebaik ada Facebook, aku tidak kena maki dah Arab. 10 dinar pula kena bayar lagi. Arab ni betul lah. Dia kata free, balik turun-turun dia suruh bayar 10 dinar. 10 dinar kali 5 dah berapa? RM50. Dia bagi fakir miskin kan, dia baik. Macam tu lah pergi negara Arab macam tu. Sekarang kalau kita tahu kan, umrah pun tengok harga yang kita kata travel scam dan sebagainya, orang akan menyalahkan travel, tapi sebenarnya memang harga tu berlipat kali ganda. Masalahnya dia ubah janji dia tu dia tak tepat. Bila dah sampai sana baru dia kata hotel tak ada. Bagaimana travel nak berdepan, tuan-tuan? Dengan jemaah dah memang dia tak nak, dia safwah lah, dia tak peduli. Dia nak duduk juga hotel depan, dah janji yang itu kan, kita faham lah. Tapi bagaimana keadaannya? Sebab sampai sana dia kata tak ada booking Malaysia. Macam mana nak kata? Booking dia dah berbulan-bulan lah, dia bagi dekat orang lain yang bagi harga lagi tinggi. Itu punca dia. Itu dekat Mekah dia boleh buat macam tu, tuan-tuan. Kalau luar Mekah saya tak tahu. Sebab itu macam-macam ustaz-ustaz kita, asatizah kita kan, Prof Datuk Izhar pun bising kan, macam mana kalaulah Mekah Madinah tu tak ada kat Saudi, tak ingin nak pergi Saudi tu. Sampai macam tu sekali kan. Betul lah, kalau tak ada Mekah Madinah, apa nak pergi Saudi tu? Tak ada apa kan. Tapi sebab ada Mekah Madinah lah, kita betul kelumur lah, kumpul duit lah, susah-susah pun kumpul lah nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, buat umrah, buat haji kan. Sebab itulah tempatnya, tak boleh pergi buat tempat lain. Kalau boleh pindah Seri Sarjana tu, banyak tanah kosong depan tu kan,
Boleh juga kan, bagus juga buat tawaf situ, senang kan. Boleh orang Sri Sarjana kutip duit kan. Tapi nak masuk bagi tiket kan. Kalau lah boleh begitu kan. Masalahnya tak boleh. Itulah jadi isu banyak. Macam-macam dunia macam tu. Baik. Dari segi bahasa Arab dia 18 tu, Fir'auna wa Thamuda, kalau kita tengok dari segi kaedah lah, kalau tuan-tuan tengok baris, sebab itu Ustaz suka cerita tentang bahasa Arab ni, sebab kita ada kaitan dengan baris dia. Di hujung-hujung lah terutamanya Fir'auna, na tu, dan wa Thamuda, dalnya baris atas. Sebelum waw baris atas, selepas waw pun baris atas di hujung. Dan waw itu waw dan lah, dan Fir'aun dan Samud, mana kaum Fir'aun dan kaum Samud. Jadi dalam kaedah bahasa Arab, waw ini kita panggil harful ataf, ataupun waw al-ataf, ataupun bahasa Melayu kita panggil kata hubung lah. Kata hubung. Kaedah kata hubung ni dia tengok, kalau sebelum dia baris atas, selepas dia baris atas. Kalau sebelumnya baris depan, selepasnya pun baris depan. Dia macam tu. Dia bahasa Arab macam tu. Jadi kalau kat sini Fir'auna wa Thamuda, memanglah kalau kita baca berhenti wa Thamud, kita wakafkan bacaan tu, dia jadi qalqalah lah kan. Tapi kalau kita tengok baris dia, sebab itu kalau tuan-tuan tengok Quran, tuan-tuan nampak lah Fir'auna wa Thamuda, kita nampak baris. Dia tak akan jadi Fir'auna wa Thamudu, tak boleh. Fir'auna wa Thamudi, tak boleh juga. Satu lagi dia hanya, kalau dalam perkataan-perkataan macam ni kan, perkataan Fir'aun, Samud, iaitu perkataan-perkataan yang bukan berasal daripada perkataan Arab. Ya, Fir'aun bukan orang Arab kan. Samud, kaum Samud pun bukan Arab, dia orang Bani Israel sebagainya. Jadi dalam kaedah bahasa Arab, kalau perkataan-perkataan yang bukan Arab ni, yang dia bukan Arab, perkataan berasal daripada bukan Arab, dia tidak boleh tanwin dan dia tak boleh baris bawah. Dua dia punya bentuk. Sebab itu kita tengok perkataan Fir'aun, kita tak baca dia Fir'aunan ke Fir'aunin ke, dia tak boleh tanwin. Tanwin tahulah kan nun nan nin kan, tan tin tun tu yang bunyi macam nun tu, yang dua baris dia kalau perkataan bukan Arab dia tak boleh baris tanwin. Macam ni, Fir'auna wa Thamuda, Thamud sama juga, tak boleh tanwin juga, dan tak boleh baris bawah juga. Dia boleh baris depan dengan baris atas je, dhammah dengan fathah saja. Kalau kita tengok nama-nama Nabi dalam Quran pun macam tu. Kalau tuan-tuan kita biasa baca Quran, kita akan nampak banyak nama-nama Nabi, dan kita pun tahu Nabi majoritinya Bani Israel kan. Hanya Nabi SAW sahaja yang keturunan Arab. Dan kalau kita tengok nama Rasulullah memang tanwin, Muhammadur Rasulullah kan. Kalau kita putus-putuskan dia Muhammadun Rasulullah, Muhammadun boleh tanwin. Tapi macam ya Adam, ya Adamu, dia tak boleh tanwin. Adam tak boleh tanwin, Idris tak boleh tanwin, kan. Nabi Musa confirm lah, sebab belakang dia macam alif, macam ya tak ada titik itu. Musa, Isa confirm lah tak boleh. Ibrahim tak boleh tanwin, Ibrahim tak boleh tanwin, Yaqub, Yusuf semua tak boleh tanwin, kan. Tak percaya nanti cari dalam Quran Abang Idris cari dalam Quran. Abang Idris memang tak boleh tanwin, Idris tu tak boleh tanwin. Kalau macam tapi kan, itulah bahasa Arab ni dia unik sikit bukan susah tau, dia unik. Dia kalau ada nama-nama Nabi yang tertentu, ada yang boleh tanwin, tapi syarat dia kalau nama Nabi tu dia tengah-tengah dia waw mati. Apa dia nama-nama Nabi yang waw mati tengah-tengah, yang ada U tengah-tengah dia 3 huruf je. Nuh, Nabi Nuh, itu boleh tanwin. Nabi Lut, itu boleh tanwin. Nabi Hud boleh tanwin. Dia gitu kaedah dia. Itu je lah yang boleh. Maknanya yang 3 huruf, yang tengah-tengah dia waw, itu je boleh. Tapi dia bukan Nabi yang Arab kan, dia bukan Arab. Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Nuh, itu boleh tanwin. Itulah bahasa Arab dia begitu sikit lah. Dia mencabar sedikit, sedikit je, tak banyak, mencabar sedikit je. Tapi kalau Nabi-Nabi lain memang confirm lah, Ibrahim dan sebagainya, tak boleh. Macam kataan Mekah sendiri pun tak boleh tanwin. Mekah pun tak boleh. Sebab apa Mekah tak boleh tanwin? Sebab belakang dia ada ta marbutah, Mekah.
Macam nama ibu-ibu. Kalau nama ibu-ibu yang ejaan AH kat belakang, macam Aisyah ke, Faizah ke, Khadijah ke, Fatimah ke, dia kalau nama-nama perempuan macam ni, ataupun nama-nama perempuan apa juga, nama perempuan memang tak boleh tanwin sampai bila-bila, sampai kiamat tak boleh tanwin. Kita memang takkan tanwin kan, macam Fatimah, nama Fatimatun tak adalah, walaupun ada kadang orang nama-nama orang Fatimatuz Zahra kan, itu kita bubuh. Tapi kalau kita nama normal macam biasa, Fatimah, Aisyah, Khadijah, kalau bahasa Arab pun tak boleh tanwin tu. Fatimatu, Khadijatu, Aisyatu, Humaira, kita selalu nama letak nama anak kita Humaira contoh, tu pun tak boleh tanwin. Maryam pun tak boleh tanwin, Maryamu, Zainabu, Ruqayyah, Rokiah, kita panggil Rokiah, Kak Kiah, Makcik Kiah. Bahasa Arab bukan Rokiah, Ruqayyah. Ruqayyah bukan Rukiah tau, Ruqayyah, itu bahasa Arab dia. Jadi itulah uniknya, orang perempuan ni dia tak boleh tanwin, dia allergic dengan tanwin, dia tak boleh. Lelaki tengok nama, tengok nama. Okay? Itulah dia keistimewaan bahasa Arab ni, begitulah. Terlalu banyak kaedah terlalu banyak kaedah. Ustaz nak pandai macam tu 20 tahun belajar tuan-tuan. 20 tahun belajar ya. Kalau 40 minit nak belajar semua, kalau angguk-angguk tu kira alhamdulillah, tahniah saya ucapkanlah. Walaupun angguk-angguk tu ya tak apalah, ambil hati ustaz, takut ustaz kecil hati pula kalau geleng kan. Ustaz kata tak faham ke aku ajar ni kan. Tak ada. Tak apa, yang penting belajar. Saya pun 20 tahun belajar nak pandai take time lah. Tapi tak apa, kita belajar je. Selagi hayat ada, belajar je. Baik, itu 18 Memang belajar ni slow sikit lah, sebab kita nak detail kan. Dia slow-slow Kemudian 19, balil ladzina kafaru fi takdzib. Bal ni bolehlah diterjemahkan sebagai bahkan kalau bahasa Melayu ni, bal ni bahkan. Dan dalam Quran ada juga yang diterjemah bukan sahaja dan sebagainya, bolehlah. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, kafaru kan, orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alladzina kalau dalam bahasa Arab dia merujuk kepada isim mausul yang membawa makna yang, orang-orang yang. Isim mausul selalu kita dengar khutbah Jumaat, ya ayyuhalladzina amanu kan, alladzina tu isim mausul dia panggil, mim waw sad waw lam, yang membawa makna yang. Tapi ini untuk ramai. Kafaru sama macam yang mula-mula Ustaz ajar tadi, ata fi'il madhi past tense, kata kerja telah berlaku, kafaru iaitu orang-orang yang telah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fi takdzib, dalam keadaan mendustakan kebenaran. Takdzib ni mendustakan, membohong, berbohong terhadap kebenaran atau kekuasaan Allah, dan juga dusta terhadap ajaran Islam. Jadi kalau dari segi kaedah saya dah sebut kafaru tadi, semua saya dah cerita. Cuma fi takdzib, fi ni seperti mana saya dah ajar pun sebelum ini, fi ni dalam bahasa Arab dipanggil harful jar. Harful jar ni apa? Kata sendi lah, kata sendi, fi. Dan bila kita nampak ada fi ni, biasa dekat ujung dia baris bawah, macam ni, fi takdzibin. Macam kita baca bismillah lah juga, bismillahirrahmanirrahim, semua baris bawah. Sebab punca dia dekat depan, bi, dengan nama Allah kan, bi dengan. Kalau Melayu dengan ni tak silap saya, dengan kalau bahasa Melayu dia jadi kata hubung Tapi kalau dalam bahasa Arab dikira kata sendi. Bi tu baris bawah sama macam fi, satu family. Sebab itu fi takdzibin baris bawah, bismillah pun baris bawah, bismi. Kita tak bismu, kita tak bisma, bismi. Sebab dia memang baris bawah. Kaedah dia jumpa je huruf-huruf macam ni, kata-kata macam ni, dia akan baris bawah. Fi takdzibin contoh itu ya. Jadi kita tahulah maknanya di situ. Allah kata mereka ini bukanlah sekadar menolak ajaran kamu wahai Muhammad, tapi mereka juga terus tenggelam dalam kekufuran dan mendustakan kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu. Apa beza wallahu dengan wallahi? Saya nak buat test sikit sebab kita dah 8 tahun belajar tuan-tuan, tak pernah periksa. Surau SSS ni dah 8 tahun belajar dengan saya bahasa Arab. Apa beza wallahu dengan wallahi? Senang je, dulu Ustaz dah pernah cerita dah. Wallahi apa? Macam orang kat sumpah tu. Wallahi wa billahi wa tallahi.
Saya Azlan, Menteri Pengangkutan. Bukan. Contoh Jadi maknanya bila orang kat sumpah tu, kita kata wallahi. Mana ada orang kat sumpah wallahu wa billahu? Tak ada. Wallahi, itu waw tu waw sumpah. Waw sumpah. Bila waw sumpah, dia punya hi dia baris bawah. Tapi kalau sini wallahu, maknanya waw tu bukan waw sumpah lah. Dia senang je nak detect dia. Kalau wallahi waw sumpah, kalau wallahu waw dan. Dan sini wawnya dan wallahu dan Allah. Dan Allah itu apa? Mi waraihim. Mi waraihim. Min sama dengan fi tadi, huruf jar juga, baris bawah, menyebabkan dia baris bawah. Sebab itu kita baca waraihim, kita tak baca warauhum waraahum, kita baca waraihim. Dari belakang mereka. Wara' dalam bahasa Arab maknanya belakang. Dari belakang mereka. Maknanya sedangkan Allah itu dari belakang mereka tu maksudnya apa? Mereka tak nampak lah Allah Ta'ala ni. Mereka tak nampak Allah. Mereka tak nampak Allah itu muhit, meliputi mereka segala kekuasaannya. Maknanya Allah kontrol mereka. Walaupun mereka rasa mereka hebat, mereka kaya, mereka banyak kuasa, kaum musyrikin kan, Quraisy golongan-golongan bangsawan, mereka merasa hebat, tetapi mereka lupa bahawa di belakang mereka ada Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai mereka. Itu maksudnya. Wara'. Selalu kita dengar, awak ni wara' lah. Imam tu wara' lah, orang ni wara' lah kan. Adakah wara' ni sama eja gini? Tak sama. Wara' yang kita eja WARAK. Wara' ni orang Melayu faham apa wara'? Orang yang wara', orang yang alim kan, orang yang baik Kalau bahasa Arab dia eja bukan macam ni. Ini wara' ni belakang. Kalau yang wara' alim tu waw ra'ain. Wara' dia ain. Wara'. Kamu ni orang yang wara' lah. Gitu. Kena tekan dia punya ain tu. Sebab kita dah biasa kan WARK kan, orang yang wara'. Betul lah kalau dalam kamus Dewan Bahasa Melayu pun memang begitu ejanya, WARAK kan. Tapi sebenarnya bahasa Arab punya ain rupanya, wara'. Itu dia. Jadi dapat ilmu tu kan. Walaupun kita selalu baca Quran ni, tapi dapat ilmu banyak. Tiap-tiap kali datang ada je ilmu baru kita dapat. Baik. Him mereka, seperti mana Ustaz sebut, dhamir tadi kata ganti nama kan, him mereka lah. Macam kita baca doa untuk jamak tu, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jenazah ramai kan. Kalau dekat Mekah tu kita baca untuk ramai-ramai lah, jenazahnya ramai. Jadi him mereka. Muhit tu meliputi. Dia kalau dalam bahasa Arab moden, muhit ni kita boleh terjemah dia sebagai ocean juga. Lautan, seperti lautan Pasifik, Atlantik, laut yang besar-besar. Macam laut Cina Selatan kita tak panggil muhit lah, kita panggil bahrun, laut bahr. Macam nama orang Bahruddin, bahrul bahr laut biasa. Tapi kalau ocean, lautan yang luas, itu dalam bahasa Arab dipanggil macam ni lah, al-muhit. Muhit. Tapi sini bukan makna laut lah, tapi maksud saya kalau dalam kaedah bahasa Arab moden ataupun vocabulary, tata bahasa perkataan bahasa Arab yang moden, jadi boleh diterjemahkan sebagai lautan lah, muhit. Jadi daripada perkataan muhit tu digunakan di sini, orang kata apa, merujuk kepada bahawa kekuasaan Allah itu sangat luas, macam seluas lautan yang begitu besar. Maknanya luas lautan, seluas lautan itu perumpamaannya. Walaupun mereka rasa mereka hebat, tapi Allah lebih hebat, maha luas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa Qur'anum Majid. Bal huwa Qur'anum Majid. Bal lagi kan? Bahkan huwa Al-Quran. Huwa ni merujuk kepada Al-Quran. Bahkan ia merupakan Qur'anun Majidun, Al-Quran yang tinggi kemuliaannya. Maknanya merujuk kepada kitab Al-Quran. Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir. Sebab orang-orang musyrikin, mereka menuduh Al-Quran itu sebagai syair. Syair-syair, sajak-sajak. Mereka mengatakan bahawa Nabi menyampaikan itu adalah bentuk syair.
Sebenarnya nak bersyair macam mana? Nabi tak kenal huruf, nak buat syair macam mana? Mereka pun tahu Nabi ni bukan penyair, sebab Nabi memang tak pandai bersastra. Nabi memang tak boleh. Dia memang tak boleh. Ya, dia bukan sastrawan. Seperti bangsa-bangsa Arab, seperti pernah Ustaz cerita tu kan, orang Arab jahiliah yang sastrawan negara, mereka mempunyai kemahiran dalam bahasa Arab. Tapi Rasulullah bukan begitu. Tapi mereka tak tahu nak tuduh apa, sebab tengok Al-Quran ni memang sangat luar biasa. Lepas tu keluar daripada mulut seorang yang sangat jujur. Nabi bukan pembohong, Nabi bukan pendusta. Jadi mereka tak tahu nak kata apa, sebab mereka tak pernah dengar ayat begitu. Sebab mereka kenal syair, kalau saja Arab, syair Arab tu dia kenal macam mana bentuk dia. Tapi ini sangat lain, sangat berbeza. Kata macam mana nak kata syair, nak kata tak tahu nak kata apa. Akhirnya buat keputusan syair je lah. Akhirnya buat keputusan sihir je lah. Dan mereka tahu Nabi tu bukan ahli sihir, tapi mereka tak tahu nak tuduh apa. Mereka tak tahu nak tuduh apa. Jadi guna je lah apa-apa yang ada tu. Jadi sebab itu Allah tegaskan sini bahawa Quran ni bukan syair, bukan mentera ataupun jampi serapah daripada ahli-ahli sihir atau pawang-pawang atau bomoh-bomoh mereka. Tetapi Quran ini majid, yang maha mulia ataupun yang sangat tinggi kemuliaannya. Fi lauhim mahfuz, yang terpelihara dengan sebaik-baiknya di lauh mahfuz. Sebelum turun kepada Nabi SAW ada di lauh mahfuz. Sebab itu nanti biarlah tak ni pula, nanti kita cerita masa bulan puasa nanti lah. Puasa pun tak lama dah kan. Nanti kita cerita lebih detail lah bila nak masuk bulan puasa nanti, kenapa Allah sebut Quran ni ada di lauh mahfuz, kenapa, macam mana turunnya. Dan saya rasa kita pun dah tahu. Tapi biasalah tiap-tiap tahun kita akan menyambut Ramadan, kita akan ada tazkirah, kita akan cerita tentang bulan Ramadan, penurunan Al-Quran. Itu semua adalah perkara yang lebih detail lah. Jadi disebut fi lauhim mahfuz. Kalau kita tengok dari segi kaedah pun, kaedah bahasa Arab di sini, macam tadilah Quranun Majidun, dia merujuk kepada sifat. Majid ni adalah merujuk pada sifat Al-Quran. Maknanya Al-Quran sifat tu maknanya tata bahasa dia adjektif, kata sifat. Nak detect kata sifat bahasa Arab ni dia mudah. Kita tengok je perkataan dia, Quranun. Quran tak ada alif lam kat sini, nun ada tanwin, kemudian majidun pun tak ada alif lam, kemudian tanwin dia pun depan juga. Jadi Quranun majidun. Jadi itu tanda-tanda bahawa perkataan majid itu adalah kata sifat. Ataupun dalam tata bahasa grammar pun kita sebut adjektif, kata adjektif, kata sifat. Begitu juga dengan fi lauhim mahfuzin. Tuan-tuan tengok, bila ada fi, kita dah cakap tadi kan, harful jar, kata sendi, dia fi tu baris bawah, menyebabkan perkataannya baris bawah. Sebab itu kita tengok lauhin baris bawah, mahfuzin pun baris bawah. Ini memang ciri-ciri sifat dalam bahasa Arab. Kalau dia tak baris depan dua-dua, dia baris bawah dua-dua, atau dia baris atas dua-dua. Dia begitu. Jadi kaedah bahasa Arab ini sangat mudah lah. Kalau kita tengok, dia mudah, sebab kita boleh detect dari segi baris. Dua ayat terakhir ni memang sangat orang kata sentimental lah pada ustaz, sebab dia dua ayat terakhir ni dia adalah gabungan doa-doa. Macam saya daripada sekolah pun, daripada saya sampai dulu pun, saya selalu baca doa. Saya ni pun doa yang boleh ustaz kongsi dengan tuan-tuan perempuan, dengan anak-anak lah kongsikan pada mereka kalau mereka nak study. Maklumlah ni nak SPM, saya nak sulung saya pun SPM tahun ni. Jadi antara doa yang boleh kita amalkan lah untuk anak-anak kita ulang kaji pelajaran sebagainya, kita ambil surah Ar-Rahman, 4 ayat yang pertama. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan, 4 ayat pertama. Lepas tu gabungkan dengan ayat surah Al-Qiyamah ayat 15 sampai 19. Apa ayatnya saya tiba lupa pula. Surah Al-Qiyamah, nanti saya cari kejap dia ada kat sini. Dia surah Al-Qiyamah lah, surah Al-Qiyamah ayat 15 sampai 19. Okey, jumpa dah. Tiba-tiba saya terlupa tuan-tuan sekejap. La tuharrik bihi, ayat 16 bukan 15, ayat 16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah,
thumma inna alaina bayanah. Itu ayat 16 sampai 19 surah Qiyamah. Kemudian digabungkan lagi dengan surah yang tadilah, surah Al-Buruj, 2 ayat terakhir tadi. Surah Al-Buruj 2 ayat terakhir, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Jadi saya ulang sekali lagi, surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4, surah Al-Qiyamah 16 sampai 19, dan surah Al-Buruj 21 sehingga 22. Jadi gabungkan ketiga-tiga ayat ini, dan boleh bagi pada anak-anak kita untuk baca sebelum mengulang kaji pelajaran. InsyaAllah dia menguatkan ingatan lah, selain daripada makan kismis ke makan kurma ke. Yang ini free of charge. Kalau kismis kurma tu kita kena beli, yang ini free of charge, FOC je. Ayat Quran memang mustajab. Sebab saya dah guna ni daripada dulu lagi, daripada saya sekolah lagi sampai habis PhD. Memang saya setiap kali periksa exam memang saya akan baca doa. Kita baca doa ni, insyaAllah ya, anak-anak kita boleh mencapai kejayaan dengan izin Allah SWT lah, untuk mencapai kejayaan dalam pelajaran mereka, insyaAllah. Baik, sikit lagi dari segi kesimpulannya. Ni pun anak azan ni, sikit lagi, hanya 2 minit lagi. Apa kesimpulan daripada surah Al-Buruj? Kita belajar dalam beberapa kuliah, dekat 3-4 kuliah juga kita belajar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkenaan dengan kebesaran dan keagungannya pada beberapa ayat yang awal dalam surah Al-Buruj. Kita pun tahu ya tentang betapa hebatnya bulan, bintang, yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah bersumpah dengan hari kiamat, Allah bersumpah dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari kiamat. Kemudian Allah terangkan tentang peristiwa Ashabul Ukhdud, ya, orang-orang kafir yang membakar orang-orang beriman dalam parit, ya, dengan bakaran yang amat besar. Puncanya hanya kerana mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan peristiwa itu berlaku ketika mereka menganut agama Nasrani. Ketika itu bukan Islam, agama Nasrani. Masa itu Yahudi dah seleweng masuk agama Nasrani yang baru. Mereka tak boleh terima agama Nasrani itu sebab bertentangan dengan ajaran Yahudi. Maka mereka membakar orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa AS. Dan Allah SWT menjelaskan juga tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang sangat hebat, yang mana Allah SWT adalah Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang membangkitkan manusia, dan Allah SWT maha mengetahui apa sahaja yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah SWT membinasakan orang yang derhaka pada setiap saat, apatah lagi orang yang menyiksa orang-orang yang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan Allah menegaskan bahawa Al-Quran itu sentiasa dipelihara, walaupun ya, banyak cubaan untuk menyeleweng, tetapi Al-Quran tetap terpelihara daripada penyelewengan, perubahan dan penggantian. Sebab Allah SWT sebut dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran itu, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami akan menjaganya. Macam mana orang buatlah Al-Quran itu, macam mana pun, editlah macam mana pun, dia tetap terpelihara. Terpelihara dalam kitabnya, terpelihara dalam hati-hati sanubari orang-orang beriman, terpelihara dalam hati huffaz Al-Quran, para hafiz, anak-anak kita yang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, itu adalah kelebihan mukjizat Al-Quran, berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Jadi saya rasa itu saja tuan-tuan, perempuan yang dimudahkan sekalian. InsyaAllah ada masa akan datang kita akan sambung surah Tariq, insyaAllah, yang banyak juga keistimewaannya. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.